Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. InsyaAllah pada hari ini kita akan berkongsi penerangan tentang hamzatul wasli ataupun hamzah wasal. Sebelum kita meneruskan perbincangan kita, adalah baik kiranya tuan-tuan subscribe dahulu channel ni. InsyaAllah semoga ada manfaat yang lebih banyak yang akan saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, hamzatul wasli. Dalam bahasa Arab disebut dengan hamzatul wasli. Apakah itu hamzah wasal, tuan-tuan? Dalam bahasa kita disebut dengan hamzah wasal. Hamzah wasal kalau kita nak definisikan dia adalah huruf yang dibaca, huruf yang dibaca ketika berada di awal ayat dan tidak dibaca ketika di pertengahan ayat. Itu adalah definisi mudah untuk hamzah wasal. Cara kita menulis hamzah wasal adalah seperti ini. Hamzah ataupun huruf alif yang di atasnya diletakkan kepala huruf sad, hamzatul wasli. Dalam Al-Quran banyak, tuan-tuan. Okay, contoh yang boleh kita berikan ialah perkataan ibnun. Okay, ataupun perkataan al-haqqu. Okay, ini hamzah wasal. Ketika dia berada di hadapan, dia akan disebutkan barisnya ataupun barisnya itu akan dinyatakan, dia akan dibacakan. Tapi nanti bila dia duduk di tengah-tengah, dia tidak akan dibacakan. Sebagai contoh, perkataan fastaghfiru. 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 Cuba perhatikan. Ini adalah hamzah wasal. Sebelumnya ada huruf fa, maka dia tidak dibacakan. Terus dia melangkau daripada huruf fa kepada huruf sin. Itulah yang dikatakan sebagai hamzatul wasal. Baik, tuan-tuan. Di manakah tempat hamzah wasal itu? Ataupun hamzah wasal itu berada di mana? Baik, hamzah wasal itu pertama sekali dia berada dalam bahasa Arab disebutkan dengan isim yang 7. Berada pada isim yang 7. Apakah itu isim yang 7? Baik, isim yang 7 ialah pertama ibnun. Ibnun. Yang kedua ibnatun. Itu hamzah wasal belaka tu, ya. Yang ketiga ithnani. Yang keempat isnatani. Isnatani. Yang kelima imru'un. Imru'un. Yang keenam imra'atun. Imra'atun. Dan yang terakhir, yang ketujuh ialah ismun. Okey. Semua perkataan yang 7 ini ada di depannya hamzah wasal. Okey, ini perkataan yang tetap, yang mesti ada hamzah wasal. Baik, tuan-tuan. Ada sebahagian ulama bahasa menyatakan isim yang 10. Bermakna ada 3 lagi perkataan. Tetapi saya sebutkan di sini hanyalah 7 sahaja. Cukuplah untuk
kita pada kadar ini, ingat pada 7 perkataan ini yang memiliki hamzah wasal yang tetap. Okey. Yang kedua, hamzah wasal itu berada di mana tuan-tuan? Yang kedua, hamzah wasal itu berada pada perkataan yang ditambah alif lam ataupun disebut dengan istilah alif lam at-ta'rif. Alif lam at-ta'rif. Okey? Contoh perkataan yang ditambah alif lam kita sebutkan sayyaratun. Sayyaratun kita tambah alif lam di depan. As-sayyaratu. Okey, as-sayyaratu. Baik. Contoh yang kedua, haqqun. Kita tambah alif lam dia al-haqqu. Al-haqqu. Alif itu adalah hamzah wasal. Contoh yang ketiga. Baik, kita kata apa? Sa'atun. Kita tambah alif lam ta'rif. As-sa'atu. As-sa'atu. Alif itu adalah hamzatul wasl. Baik. Tempat yang ketiga, hamzah wasal itu ada di mana? Hamzah wasal itu ada pada fi'il amar yang disebutkan fi'il amar thulathi. Fi'il amar thulathi. Apa maksud thulathi? Fi'il amar yang bermula dengan 3 huruf. Fi'il amar yang bermula dengan 3 huruf. Okey tuan-tuan ya. 3 huruf tu apa? 3 huruf tu asal fi'il madhi. Fi'il madhi contoh za, ha, ba. 1, 2, 3 huruf. Baik, itulah sebutkan sebagai fi'il amar yang daripada asal 3 huruf. Kita jadikan fi'il madhi ini kepada fi'il amar. Fi'il amarnya bunyi idhhab. Idhhab. Okey, idhhab. Tuan-tuan, ini adalah hamzah wasal. Ketika fi'il amar, dia mesti ditambah hamzah wasal. Kenapa ditambah hamzah wasal? Kerana fi'il madhinya itu asal daripada 3 huruf. Maka ketika dia jadi amar, amarnya itu mesti ditambah hamzah wasal. Contoh perkataan lain, kita ambil perkataan kataba. 3 huruf. Kataba. 1, 2, 3. Bagaimana kita jadikan dia fi'il amar? Ketika mana kita jadikan dia fi'il amar, tambah hamzah wasal. Minta maaf tuan-tuan. Uktub. Kenapa perlu tambah hamzah wasal? Kerana fi'il madhinya itu daripada 3 huruf. Maka amar dia mesti ditambah hamzah wasal. Ketika fi'il amar, dia mesti ditambah hamzah wasal. Sebab itu saya tulis fi'il amar yang bermula daripada madhi yang 3 huruf. 1, 2, 3. Ketika amar dia ditambah hamzah wasal. Fi'il madhi yang 3 huruf. 1, 2, 3. Ketika amarnya ditambah hamzah wasal. Uktub. Tuan-tuan, itu yang ketiga. Yang keempat, bilakah ataupun di manakah tempat hamzah wasal? Hamzah wasal yang keempat, dia berlaku ketika fi'il madhi yang bermula dengan 5 huruf. Tadi fi'il madhi yang 3 huruf, ketika amar tambah hamzah wasal. Yang keempat ini fi'il madhi yang bermula dengan, minta maaf, bukan 5, yang bermula dengan 5 huruf. Okey, fi'il madhi yang bermula dengan 5 huruf, dan juga fi'il amarnya, begitu juga dengan isim masdarnya. Okey, fi'il madhi yang 5 huruf. Fi'il madhi yang ada 5 huruf. Okey, berlaku juga ketika fi'il amarnya dan juga ketika isim masdarnya.
Maksud isim masdar? Isim masdar ialah kata terbitan. Baik. Contoh perkataan kita ambil di sini. Contoh perkataan inqata'a. 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 Baik. 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf. Bila fi'il madhi ada 5 huruf, maka hamzah wasal mesti ada di sini. Okey, inqata'a. Kemudian kita kata apa lagi? Kalau kita nak jadikan dia fi'il amar, mesti dikekalkan hamzah wasalnya itu. Ketika mana kita nak jadikan dia fi'il amar, hamzah wasal itu ada lagi. Inqati'. 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 Okey, ini ketika amar. Dan kalau dia menjadi isim masdar ataupun kata terbitan, mesti juga dikekalkan hamzah wasalnya, iaitu inqita'un. Inqita'un. Okey, itulah yang disebut hamzah wasal berada pada fi'il madhi yang memiliki 5 huruf. 1, 2, 3, 4, 5. Maka mesti ada hamzah wasal. Okey, inqata'a. Ini hamzah wasal. Ketika dia fi'il amar daripada fi'il madhi 5 huruf itu, inqati', ada juga hamzah wasalnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ketika mana dia jadi isim masdar daripada perkataan yang sama, maka dia kekalkan juga hamzah wasalnya. Inqita'un. Okay, tuan-tuan, itulah yang dikatakan sebagai hamzah wasal yang berada pada fi'il madhi yang bermula dengan 5 huruf. Dan dia ada pada fi'il amar, juga berada pada isim masdar. Terakhir, hamzah wasal itu berada pada fi'il madhi yang bermula dengan 6 huruf. Dan dia ada pada fi'il amarnya dan juga isim masdarnya. Yang kelima, hamzah wasal itu berada pada fi'il madhi yang bermula dengan 6 huruf. Bermula dengan 6 huruf. Dan juga dia kekal pada fi'il amarnya dan juga isim masdarnya. Isim masdar. Sebagai contoh perkataan yang kita selalu guna fi'il madhi, istaghfara. Istaghfara. Ini fi'il madhi. Ketika amarnya masih lagi dikekalkan hamzah wasal. Istaghfir. Istaghfir. Dan ketika isim masdar kata terbitan masih lagi dikekalkan hamzah wasalnya, istighfar. Istighfar. Okey, tuan-tuan. Inilah kedudukan hamzah wasal. Okey, saya nak tanda merahkan di manakah hamzah wasal. Yang pertama, ketika isim yang 7. Ini hamzah wasal, ini hamzah wasal, ithnani hamzah wasal, ithnatani hamzah wasal, imru'un hamzah wasal, imra'atun hamzah wasal, dan ismun juga hamzah wasal. Yang kedua, hamzah wasal itu berada pada isim yang dima'rifahkan. Isim yang dima'rifahkan ataupun ditambah alif lam di sini. As-sayjaratu. Asalnya sayjaratun. Bila ditambah alif lam maka dibaca as-sayjaratu. Ini juga hamzah wasal. Haqqun. Al-haqqu. Hamzah wasal. Sa'atun. As-sa'atu. Ini juga hamzah wasal. Baik. Yang ketiga, hamzah wasal itu berada pada fi'il amar yang mana fi'il amarnya itu madhinya bermula dengan 3 huruf. Madhinya bermula dengan 3 huruf. Contoh, dhahaba. 1, 2, 3. Ini fi'il madhi. Amarnya idhab. Ini amar.
amarnya ada hamzah wasal. Kataba, ini fi'il madhi. 1, 2, 3. Fi'il amarnya ada hamzah wasal. Uktub. Baik. Yang keempat, hamzah wasal itu berada pada fi'il madhi yang bermula dengan 5 huruf. Okay, fi'il madhi yang bermula dengan 5 huruf. Ketika amarnya pun masih lagi ada hamzah wasal, dan ketika isim masdar pun ada hamzah wasal. Contoh fi'il madhi, inqata'a. Ini fi'il madhi. Ini fi'il madhi. Berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5 huruf. Okey, fi'il madhi yang 5 huruf. Ketika mana dia fi'il amar, dikekalkan hamzah wasalnya. Inqata'. Dan ketika isim masdarnya juga dikekalkan hamzah wasalnya. Inqita'un. Okey, dikekalkan hamzah wasalnya. Baik, yang kelima, di manakah kedudukan hamzah wasal? Iaitu pada fi'il madhi yang bermula dengan 6 huruf. Ketika amarnya juga ada hamzah wasal, dan ketika isim masdarnya juga ada hamzah wasal. Baik, cuba tengok pada perkataan ini. Istaghfara. Istaghfara. Ini adalah fi'il madhi yang bermula dengan 6 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Istaghfara. Fi'il madhi. Yang mana mesti ada hamzah wasal. Yang kedua, ketika dia amar pun mesti ada hamzah wasal. Ini fi'il amar. Istaghfir. Ini hamzah wasalnya. Dan yang ketiga, ketika mana dia masdar juga mesti ada hamzah wasal. Istighfarun. So, inilah 5 kedudukan hamzah wasal. Yang pertama, pada isim yang 7. Yang kedua, pada alif lam ma'rifah ataupun disebut dengan alif lam ta'rif. Yang ketiga, pada fi'il madhi yang ada ataupun yang bermula dengan 3 huruf. Ketika amarnya mesti ada hamzah wasal. Yang keempat, hamzah wasal itu ada pada fi'il madhi yang bermula dengan 5 huruf. Ketika amarnya juga serta ketika masdarnya pun ada hamzah wasal. Dan yang terakhir, yang kelima, iaitu hamzah wasal ada pada mana? Fi'il madhi yang bermula dengan 6 huruf. Ketika amarnya juga ada hamzah wasal, dan ketika isim masdarnya juga ada hamzah wasal. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Tuan-tuan, dipersilakan untuk screenshot. Moga-moga ada manfaat. Kongsikan dengan rakan-rakan yang lain. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kasar bahasa, mohon maaf. Moga-moga ada perkongsian yang lebih bermanfaat lagi selepas ini. Jangan lupa komen, like dan juga subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.